Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada forum kita pada hari ini. Saya, Siti Solihah binti Kamaruzin, akan menjadi moderator untuk forum pada hari ini. Baiklah hadirin, forum pada hari ini akan membincangkan tentang aspek keterampilan berbahasa dalam pengucapan awam dan juga teknik-teknik penyampaian dalam pengucapan awam. Hadirin, kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dalam dunia komunikasi yang berkesan. Kita akan meneliti bagaimana keterampilan berbahasa yang baik boleh memberi impak besar dalam pengucapan awam dan bagaimana teknik-teknik tertentu boleh meningkatkan kesan penyampaian kita kepada audiens. Sepanjang forum ini, saya akan memandu perbincangan dengan penuh interaktif dan memberi peluang kepada setiap panel untuk berkongsi pandangan, pengalaman dan juga pendapat mereka. Kura-kura berjalan pelan, hampir saja ingin kutarik. Marilah kita berkenalan, menambah teman sangatlah baik. Baiklah sidang hadirin, sebelum tirai forum dibuka bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan dua ahli panel kita pada hari ini. Saudari Nur Hanani merupakan ahli panel kita yang pertama, ayu dan murah dengan senyuman. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih saudari Solihah. Saya baik-baik sahaja. Baiklah, panel kita yang kedua pula, kecik manis orangnya bernama Saudari Zurin. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, terima kasih atas soalan yang dilontarkan saudari Solihah. Saya baik-baik saja. Alhamdulillah, gembira saya mendengar jawapan saudari. Baiklah hadirin, tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan pertama buat panel kita iaitu saudari Nur Hanani berkenaan aspek keterampilan berbahasa. Baiklah saudari, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa ini? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih saudari Solihah di atas soalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Sebelum saya menjawab pertanyaan saudari Solihah, izinkan saya menerangkan serba sedikit berkenaan dengan apakah itu keterampilan berbahasa. Hadirin dan hadirat sekalian, keterampilan berbahasa merujuk kepada cara seseorang individu menggunakan sesuatu bahasa ketika mereka sedang berkomunikasi, sama ada dari segi kesopanan atau kehalusan dalam berbahasa mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Okey, baiklah sekarang mari kita beralih kepada soalan pertama iaitu apakah aspek keterampilan berbahasa. Umum ketahui bahawa terdapat 4 aspek dalam keterampilan berbahasa yang biasa digunakan oleh kita apabila berkomunikasi, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Aspek yang pertama iaitu keterampilan mendengar. Keterampilan mendengar merupakan keterampilan untuk memahami bahasa lisan yang bersifat menerima. Dalam erti kata lain, keterampilan mendengar ini bukan hanya sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa dengan menggunakan alat pendengarannya sahaja, tetapi turut mendengar sambil memahami maksudnya sekali. Selain itu, istilah mendengarkan pula berbeza dengan istilah dengar walaupun merangkumi unsur kesengajaan, penemuan dan pemahaman. Malah, mendengarkan mempunyai unsur-unsur kesengajaan yang dilakukan dengan penuh perhatian dan penumpuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai. Contohnya, kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa pertama atau bahasa ibunda. Dalam bahasa pertama tersebut, melalui proses yang tidak kita sedari iaitu teori acquisition atau teori perolehan, kita telah memperoleh kemahiran mendengarkan. Oleh disebabkan itulah, kita tidak menyedari bahawa betapa kompleksnya proses pemerolehan keterampilan mendengar ini. Dalam keterampilan mendengar, terdapat 2 situasi mendengar. Pertama ialah mendengar secara interaktif dan keduanya ialah mendengar secara non-interaktif. Baiklah hadirin, apakah yang dimaksudkan dengan mendengar secara interaktif dan mendengar secara non-interaktif? Mendengar secara interaktif terjadi apabila berlakunya percakapan bersemuka dan percakapan di telefon. Mendengar jenis ini membolehkan kita melakukan aktiviti mendengar dan berbicara secara silih berganti. Sehubungan dengan itu, kita mempunyai kesempatan untuk bertanya lagi. Sehubungan dengan itu, kita mempunyai kesempatan untuk bertanya bagi memperoleh penjelasan dan meminta pihak lawan bicara kita untuk mengulangi apa yang telah diucapkan olehnya atau memintanya untuk berbicara dengan lebih sedikit lambat. Selain itu, antara contoh situasi mendengar secara non-interaktif pula ialah mendengar radio, TV, khutbah dan mendengar sesuatu perkara dalam majlis kebudayaan.
Dalam situasi mendengar seperti ini, kita tidak dapat meminta penjelasan daripada pembicara mengenai topik yang sedang dibualkan, dan kita juga tidak dapat meminta penjelasan daripada pembicara atau meminta pembicara untuk mengulangi apa yang telah diucapkan olehnya. Baiklah, seterusnya, terdapat beberapa keterampilan mikro yang terlibat ketika kita cuba untuk memahami perkara yang kita dengari. Antaranya ialah menyimpan atau mengingat unsur bahasa yang telah didengari dengan menggunakan daya ingatan jangka pendek, iaitu short term memory. Seterusnya, berupaya untuk membezakan bunyi-bunyi yang memberi erti yang berbeza dalam bahasa sasaran. Seterusnya, menyedari wujudnya bentuk-bentuk tekanan dan nada, warna suara dan juga intonasi. Seterusnya, membezakan dan memahami maksud kata-kata yang didengari dan menyedari bentuk-bentuk dasar sintaksis. Okey, baiklah. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya aspek keterampilan berbahasa yang kedua, iaitu keterampilan bertutur. Menurut Kamus Dewan Bahasa 2010, bertutur membawa maksud bercakap, berbicara, berbahasa dan melahirkan pendapat dengan menggunakan sesuatu perkataan. Jago Taringan juga mengatakan bahawa bertutur ini merupakan keterampilan untuk menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keupayaan untuk bertutur. Antaranya ialah hafalan, intonasi, pilihan kata, struktur kata dan kalimat, konsisten, isi kandungan, cara untuk memulakan dan mengakhiri tutur kata, penampilan gerak-geri dan juga penguasaan diri. Oleh itu, jelas bahawa melalui keterampilan bertutur, kita dapat menyampaikan pelbagai jenis maklumat seperti fakta, peristiwa, gagasan atau idea serta tanggapan. Selain itu, dalam keterampilan berbahasa, terdapat juga 3 situasi bertutur, iaitu interaktif, semi-interaktif dan juga non-interaktif. Sama juga seperti keterampilan mendengar, situasi-situasi bertutur interaktif terjadi apabila bercakap secara bersemuka dan berbicara melalui telefon. Seterusnya, bertutur secara semi-interaktif pula merujuk kepada aktiviti seperti berpidato di khalayak umum, ceramah yang dilakukan sama ada secara bersemuka atau secara langsung. Namun begitu, aktiviti ini hanya dilakukan secara satu arah sahaja. Manakala bertutur secara non-interaktif pula merujuk kepada pertuturan yang dilakukan secara satu arah dan bukanlah secara bersemuka. Terdapat juga beberapa keterampilan mikro yang perlu dimiliki oleh si penutur dalam melakukan aktiviti pertuturan. Antaranya ialah menuturkan bunyi-bunyi yang berbeza dengan jelas sehingga pendengar dapat membezakannya. Seterusnya, menggunakan tekanan, nada serta intonasi yang jelas dan tepat sehingga pendengar dapat memahami perkara yang diucapkan oleh pembicara. Selain itu, kita boleh menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata dan pilihan kata yang tepat. Seterusnya, menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi pelaku, iaitu hubungan antara pembicara dengan pendengar. Dan yang terakhir, iaitu kita juga berupaya mengemukakan idea-idea atau maklumat tambahan bagi menjelaskan idea-idea utama. Oleh itu, apa yang kita boleh rumuskan berdasarkan perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi ialah kita boleh kelompokkan perkara tersebut dalam 3 aspek, iaitu yang pertama aspek isi pembicaraan, aspek kedua iaitu aspek bahasa, iaitu bagaimana sesuatu isi itu disampaikan, dan juga yang terakhir iaitu aspek penampilan, iaitu dari segi gestur tubuh, mimik muka dalam menyampaikan isi pembicaraan. Baiklah, aspek keterampilan berbahasa yang seterusnya iaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca ini merupakan golongan keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti membaca dapat diperkembangkan secara tersendiri dan terpisah, berbeza dengan keterampilan mendengar dan juga bertutur. Keterampilan membaca terbahagi pada 2, iaitu membaca secara permulaan dan membaca secara lanjutan. Membaca secara permulaan ini merupakan kemampuan celik huruf, iaitu kemampuan untuk mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan jelas. Pada fasa ini, pemahaman isi bacaan belum begitu jelas kerana pembaca lebih memfokuskan kepada pengenalan lambang bunyi bahasa. Manakala pembacaan secara lanjut pula merujuk kepada kemampuan celik wajana. Dalam erti kata lain, pembaca bukan hanya mengenali lambang-lambang bertulis sahaja, malah mempunyai kemampuan untuk membunyikannya dengan lancar, dapat mengeluarkan isi atau makna bacaan yang dibaca. Antara keterampilan mikro yang perlu dimiliki oleh pembicara dan saling berkait dengan proses membaca ialah: yang pertama, mengenali sistem tulisan yang digunakan. Kedua, mengenali kosakata. Ketiga, menentukan kata-kata kunci yang melambangkan topik dan gagasan utama.
Keempat, mengenali bentuk-bentuk dasar sintaksis. Dan yang terakhir, menggunakan strategi membaca yang berbeza terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeza. Set, iaitu seperti skimming bagi mencari idea-idea utama. Seterusnya, aspek yang terakhir dalam keterampilan berbahasa iaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini merupakan satu keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang menduduki hierarki yang paling rumit dan kompleks berbanding dengan keterampilan yang lain. Mengapa saya mengatakan begini? Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti menulis bukanlah sekadar aktiviti untuk menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat sahaja. Sebaliknya, aktiviti menulis ini merupakan satu aktiviti yang mampu mengembangkan fikiran-fikiran, gagasan-gagasan idea dalam sesuatu struktur tulisan yang teratur, logik, sistematik sehingga membuatkan para pembaca mudah untuk memahami perkara yang ditulis. Seterusnya, seperti yang kita lihat dalam keterampilan membaca, keterampilan menulis juga boleh dikategorikan dalam dua jenis iaitu menulis secara permulaan dan menulis secara lanjutan. Terdapat beberapa jenis aktiviti yang boleh dilakukan dalam pembelajaran keterampilan menulis ini. Antaranya ialah memilih kata yang tepat, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca. Kita juga berupaya untuk mengeluarkan idea-idea atau sumber maklumat secara jelas, mampu menyusun karangan serta menyiasatkan cerita yang ditulis dan menyusun dialog dan juga laporan. Jadi, apa yang saya boleh simpulkan mengenai aspek keterampilan berbahasa ialah aspek-aspek yang terdapat dalam keterampilan berbahasa sememangnya merupakan antara aspek yang memainkan peranan yang penting, terutama sekali apabila kita ingin berkomunikasi. Hal ini juga dikatakan demikian kerana kesemua aspek yang terdapat dalam keterampilan berbahasa ini merupakan satu asas atau titik permulaan yang dilakukan secara berperingkat bagi membolehkan seseorang individu itu untuk berkomunikasi secara efektif. Terima kasih saudari, sungguh hebat berkata-kata. Saya teruskan dengan persoalan saya yang kedua. Apakah yang saudari faham mengenai keterampilan berbahasa dalam pengucapan awam ini, saudari panel kedua? Silakan saudari. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Secara umum, pengucapan awam merupakan satu proses komunikasi yang menghubungkan penceramah atau pengucap dengan hadirin atau pendengar dengan tujuan untuk memberitahu, mempengaruhi, memujuk atau memenuhi tuntutan sesuatu majlis. Ia merangkumi aspek verbal dan juga bukan verbal yang dibantu oleh alat pandang dengar dengan tujuan untuk menjadikan pengucapan awam lebih menarik dan juga berkesan. Menurut Salihuddin Haji Muhammad Nur et al. 2003, pengucapan awam adalah satu kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran, latihan, pengalaman dan kombinasi kesemuanya termasuklah kekerapan perlakuan. Semakin banyak pengucapan awam yang dilakukan, semakin bertambah khazanah pengalaman yang diperolehi dan ianya merupakan satu proses perkembangan diri yang sangat efektif. Terdapat 5 elemen asas yang perlu diketahui dalam pengucapan awam. 5 elemen asas ini adalah bertujuan untuk memastikan pengucap tidak lari daripada tujuan asalnya serta dapat menyampaikan maklumat kepada para pendengar dengan lebih berkesan. Antara elemen asas pengucapan awam termasuklah menangani perasaan gugup. Bagi melahirkan sebuah pengucapan yang efektif, seseorang individu tersebut perlulah menangani rasa gugup dalam dirinya. Rasa gugup merupakan punca utama seseorang itu tidak dapat membuat penyampaian dengan baik. Pengucap perlu mengawal rasa gementar dengan berucap terus dan tidak berhenti kerana rasa gugup. Apabila perasaan gugup hadir, pengucap tidak perlu meminta maaf kepada pendengar kerana itu akan membuatkan pengucap lebih gugup dan kehilangan idea untuk berucap dan sekaligus menampakkan lubang-lubang kelemahan dalam dirinya. Selain itu, sebelum pengucapan, seseorang itu perlulah mengumpul idea dan maklumat bagi memastikan ucapannya lebih sistematik dan teratur. Persediaan awal dengan mencari maklumat tambahan mengenai sesuatu perkara yang akan disampaikan dapat membantu pengucap untuk memperuntukkan masa yang diberikan dengan lebih bermanfaat dan tidak termanggu-manggu kerana kehabisan idea sekiranya masa yang diperuntukkan adalah lebih lama daripada jangkaan pengucap itu sendiri. Selain itu, ia juga turut memberikan persediaan yang cukup kepada pengucap untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang muncul secara tiba-tiba dan memerlukan penjelasan yang dalam atau idea dari pengucap.
Maklumat yang tidak begitu diketahui oleh pendengar akan meningkatkan kredibiliti pengucap dan pendengar akan berasa kagum dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pengucap itu sendiri. Di samping itu, bahan-bahan yang telah dikumpulkan perlu disusun dengan teratur dan sistematik bagi mengelakkan sebarang kekeliruan berlaku semasa penyampaian. Susun atau bahan yang tidak sistematik dan berhubung kait tidak dapat memberi impak dan kesan yang mendalam kepada pendengar. Malahan, ini akan menimbulkan rasa bosan dengan cepat kerana maklumat yang disampaikan tidak dapat dicerna dengan baik. Susunan bahan yang baik adalah dengan mengikut sekuen, mengikut kategori, mempunyai masalah dan jalan penyelesaiannya serta mempunyai kontra dan perbandingan. Sebarang masalah yang tidak diberikan penjelasan dan jalan penyelesaiannya akan membuatkan pendengar menjadi keliru dengan isi-isi ucapan yang seterusnya kerana mesej yang disampaikan tidak dapat dihubung kaitkan oleh mereka dengan tepat dan juga teratur. Seperkara lagi, pengucap juga perlu menganalisa audiens bagi memastikan pengucap tidak membuat sebarang kesilapan. Sebagai contoh, seorang pengucap yang perlu memberikan ceramah motivasi kepada golongan pelajar adalah amat berbeza dengan memberi ceramah motivasi kepada golongan dewasa dan juga belia. Oleh itu, menganalisa audiens terlebih dahulu adalah amat penting bagi memastikan pendengar menerima mesej yang disampaikan dengan baik. Pengucap juga perlu menganalisa taraf hidup, pekerjaan, taraf pendidikan dan sosioekonomi audiens tersebut agar teks ucapan yang disediakan menepati kehendak dan keperluan audiens. Buat pengetahuan semua, pengucapan awam boleh dibahagikan kepada beberapa tujuan berdasarkan tujuan ianya dibuat. Salah satu tujuan pengucapan awam dilakukan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan maklumat. Pengucap biasanya akan memberitahu atau menerangkan kepada pendengar tentang sesuatu konsep, perkara, proses, fenomena, idea atau sebagainya. Audiens akan memperoleh pengetahuan baru atau peningkatan taraf pengetahuan tentang sesuatu bidang. Ucapan jenis ini juga turut disebut sebagai ucapan informatif, iaitu ucapan yang mengandungi info-info yang sahih. Selain itu, pengucapan awam turut dibuat untuk membuatkan pendengar berasa gembira atau seronok. Kebiasaannya, ucapan sedemikian hanya berlaku dalam majlis-majlis kerajaan seperti majlis makan malam. Pengucap bukannya terdiri daripada golongan pelawak, tetapi biasanya orang yang berpengaruh dalam sesebuah organisasi seperti ketua pegawai eksekutif. Dalam ucapan bertujuan menghibur ini, lazimnya pengucap akan membawa audiens menerawang ke satu situasi yang dapat menimbulkan unsur kecindan dan menghiburkan. Pengucap akan cuba menjauhkan isu ucapan berhubung dengan isu-isu sensitif yang mampu membangkitkan kemarahan sesetengah pihak. Akhir sekali, pengucapan awam dibuat untuk memujuk. Pengucapan jenis memujuk biasanya pengucap akan merayu atau cuba mempengaruhi pendengar untuk membuat perubahan dari segi sikap, kepercayaan, tindakan atau perlakuan. Ucapan jenis ini juga disebut sebagai ucapan persuasif. Semua jenis kempen, sama ada kempen politik, sosial atau ekonomi, tergolong dalam ucapan jenis ini. Dalam konteks kempen politik, ahli-ahli politik yang menjadi calon pilihan raya akan berucap untuk mempengaruhi pengundi bagi memperoleh undi-undi daripada rakyat yang diberikan ucapan. Bagi peringkat dalam pengucapan awam, terdapat 5 peringkat utama, iaitu peringkat persediaan. Dalam peringkat persediaan, pengucap perlu memilih topik dan tujuan pemilihan topik berkenaan, menganalisis audiens, mengumpul maklumat dan bahan, menyusun maklumat dan menyokong idea dalam ucapan. Pada peringkat pembukaan pula, pengucap perlu menyusun isi kandungan dan subtopik dengan baik dan merangka penutup atau kesimpulan atau rumusan daripada hujah-hujah yang dikemukakan sepanjang pengucapan awam berlangsung. Pada peringkat menyunting, pengucap dikehendaki untuk menggunakan bahasa yang tepat dan jelas, menggunakan perkataan yang mudah, menggunakan bahasa yang sesuai mengikut majlis, audiens, topik. Pengucap bukan yang berat sebelah, mengelakkan kekeliruan dengan
menggunakan kata-kata yang tidak diketahui oleh umum dan menulis draft. Manakala pada peringkat latihan, pengucap perlu mengetahui tujuan latihan itu dijalankan. Membina keyakinan diri agar bersifat berani dalam berkata-kata, merangka bilangan latihan yang perlu dilakukan dan mengingat idea bukan membaca teks penuh. Akhir sekali, pada peringkat penyampaian, pengucap perlu memastikan supaya intonasi dan suara yang digunakan sesuai untuk pendengar, menggunakan serentak komunikasi lisan dan bukan lisan, serta menjawab soalan-soalan yang dilontarkan daripada sudut pandangan audiens. Dari sudut penggunaan bahasa pula, menurut Abdul Mu'ati 2022, beliau telah menyatakan bahawa gaya bahasa atau ilokutio adalah merujuk kepada keterampilan pengucapan berbahasa. Prinsip ini membawa maksud pengucap yang berkesan seharusnya menggunakan bahasa audiensnya. Istilah yang sukar atau terlalu teknikal dan bombastik hendaklah dielakkan. Akan tetapi, sekiranya keadaan telah memaksa si pengucap untuk menggunakan bahasa-bahasa tersebut, maka pengucap hendaklah memberikan takrifan yang jelas dalam bahasa yang mudah difahami oleh audiensnya. Selain itu, pengucap juga boleh menggunakan alat bantu bagi memastikan isi ucapan yang dilontarkan dapat diterima baik oleh audiens. Antara alat-alat bantu terkini yang popular yang boleh kita gunakan adalah termasuklah laptop, mikrofon, speaker, time drive, screen atau layar, PowerPoint slides dan LCD. Bagi simulasi pengucapan awam, pengucap dikehendaki untuk menyebut informasi-informasi yang dilontarkan dengan sebutan yang jelas serta gerakan bibir dan rahang yang betul. Pengucap juga dikehendaki untuk bersuara lantang dan jelas, mengamalkan intonasi, nada, kelajuan dan rentak yang bersesuaian dengan tema pengucapan awam. Dan akhir sekali, pengucap amat digalakkan untuk berdiri tegak ketika menyampaikan pengucapan awam serta menyelitkan gerakan tangan yang bersahaja. Baiklah, saya serahkan kepada saudari moderator untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih atas penjelasannya panjang lebar daripada saudari ahli panel kita yang kedua. Seterusnya, saya ingin meneruskan agenda kita pada hari ini dengan teknik pengucapan awam. Saudari panel pertama dan kedua, saya kurang faham dengan perkara ini. Bolehkah saudari panel pertama menjelaskan serba sedikit berkaitan perkara ini? Baiklah, terima kasih saudari moderator atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita menyentuh berkenaan dengan teknik persembahan dalam sesuatu pengucapan awam ini, kita perlu tahu sendiri apakah ciri-ciri pengucapan awam tersebut. Tapi saya pasti anda semua sudah pun jelas dan mempunyai pengetahuan serba sedikit tentang apakah itu pengucapan awam. Pemandangan tadi, saudari Zuri Nafisa selaku panel kedua kita pada hari ini juga telah menerangkannya. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, dalam sesuatu persembahan, terdapat beberapa perkara yang kita perlu perhatikan. Antaranya, pertama dari segi pengolahan bahasa. Dalam pengolahan bahasa, kita perlulah menguasai sesuatu bahasa dengan baik. Selain itu, susunan bahasa juga perlulah mudah dan jelas. Seterusnya, pembicara juga perlulah menggunakan tata bahasa yang baik. Kedua, dari segi suara dan sebutan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita ingin berucap, kita perlulah mengelakkan diri daripada membaca teks pengacara majlis. Selain itu, kita juga perlulah mengeluarkan perkataan-perkataan dengan sebutan yang jelas dan betul serta menggerakkan bibir dan juga rahang. Baiklah, seterusnya, jika dibincangkan mengenai suara dan sebutan, sudah pasti kelantangan, intonasi, nada, kelajuan jeda, sebutan dan ulangan perlulah dititikberatkan. Elemen-elemen ini memainkan peranan yang sangat penting apabila kita sedang berucap. Sebagai contoh, apabila kita berucap, kita mestilah menggunakan nada dan intonasi yang sesuai. Tidak mungkinlah kita akan menggunakan nada marah apabila kita sedang berucap. Baiklah, seterusnya dari segi kedudukan badan. Dari segi kedudukan badan, kita perlulah berdiri atau duduk dalam keadaan yang tegak tetapi rileks dan menggunakan tangan dengan bersahaja atau secara natural. Dari segi pergerakan pula, jika untuk kelihatan yang kurang formal dan lebih mesra dengan pihak audiens, pembicara perlulah berdiri di sisi atau jauh dari kawasan rostum. Jika perlu menulis sesuatu, pembicara perlulah mengelakkan diri daripada selalu membelakangi audiens. Jika tiada sesi soal jawab selepas persembahan,
Pembicara juga perlulah mengumpulkan nota-nota dan kembali ke tempat duduk dengan yakin. Baiklah, seterusnya dari segi riak wajah atau memek muka. Keadaan wajah seseorang pembicara perlulah berada dalam keadaan yang menyenangkan, lembut dan membuat pertembungan mata dan serta memberi senyuman dan ekspresi yang serius selari dengan persembahan. Dari segi pakaian pula, sudah semestinya pakaian seseorang pembicara perlulah kemas dan ringkas, sepadan dengan audiens dan majlis, serta mematuhi perkeliling perkhidmatan awam. Dari segi latihan pula, pembicara perlulah melakukan beberapa latihan sekurang-kurangnya 3 kali sebelum persembahan sebenar. Sebagai contoh, pembicara membuat latihan untuk memperkemaskan teks dan gaya, seterusnya membuat latihan untuk tambah bahan-bahan baharu di dalam teks tersebut dan membuat latihan untuk membiasakan diri dengan visual aids. Manakala untuk latihan peringkat ketiga pula, pembicara perlulah melakukan latihan raktai penuh dengan dress rehearsal, terutama untuk majlis-majlis rasmi penting dan melibatkan ramai audiens. Selain itu, pembicara juga perlulah membuat latihan agar diri mereka mempunyai kemampuan untuk bertindak dengan yakin dan juga tenang. Dari segi sifat pula, pembicara perlulah mempunyai sifat berpengetahuan luas dan peka terhadap tajuk serta mempunyai kemahiran berucap, iaitu pembicara berkeupayaan mengawal dan menarik perhatian atau minat audiens terhadap persembahan atau tajuk yang ingin disampaikan pada hari tersebut. Dan akhir sekali, iaitu seseorang pembicara perlulah mempunyai keyakinan diri. Hal ini kerana seseorang pembicara itu perlulah mempunyai perlulah bersifat sedia dan juga mempunyai penguasaan dalam sesuatu topik yang hendak disampaikan. Selain itu, seorang pembicara juga perlulah mahir dan berpengalaman terhadap tajuk yang hendak disampaikan kepada pihak audiens. Oleh itu, apa yang kita boleh lihat berdasarkan teknik persembahan atau teknik penyampaian dalam pengucapan awam ini ialah ianya merupakan satu teknik yang penting dan perlu dikuasai oleh semua pihak yang melibatkan diri dalam suatu pengucapan awam, kerana teknik-teknik persembahan itu sendiri melambangkan imej, kelakuan dan juga adab seseorang pembicara apabila dia ingin menyampaikan satu maklumat atau pendapat mengenai suatu topik. Dan kebiasaannya, topik yang akan dibahaskan itu juga merupakan satu topik yang berbentuk nasihat dan mampu memberi pengajaran kepada pihak audiens apabila mereka dengari. Jadi, sekiranya kita inginkan maklumat atau nasihat yang disampaikan itu disampaikan dengan tepat dan juga jelas kepada pihak audiens, kita sebagai seorang pembicara juga perlulah menitik beratkan penggunaan teknik-teknik penyampaian di dalam suatu pengucapan awam. Sehubungan dengan itu, maklumat yang disampaikan oleh seseorang pembicara itu juga akan menjadi lebih efektif. Baiklah, itu sahaja pendapat saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari kerana sudi berkongsi buah fikiran. Ribuan penghargaan saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita yang cukup beriltizam menjawab persoalan demi persoalan yang diajukan. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak. Kita telah sampai kepada penghujung bicara hadirin. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum pada hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.